hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada petang ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pada petang ini merupakan pertemuan kita kali yang ke-31. Kali yang ke-31 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita secara online ini daripada kitab 77 cabang iman, dan pertemuan kita yang ke-31 pada petang ini insya-Allah kita akan sambung pada cabang iman yang ke-53 ataupun tanda iman yang ke-53, iaitu saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Bagi yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 116 insya-Allah. Untuk makluman para jamaah, kitab kita ini kita mula kali pertama membacanya pada hari Ahad 6 Februari 2022, dan hari ini 26 Februari 2022, alhamdulillah sudah menjangkau usia pengajian berkitab kita ini, kitab 77 cabang iman, 1 tahun usianya, dan syukur pada Allah dalam tempoh 1 tahun ini kita telah berjaya adakan sebanyak 31 pertemuan. Dan kita dah berada di penghujung kitab dah sebenarnya. Insya-Allah jika tidak ada aral, mungkinlah selepas Ramadan lah kot kita boleh khatamkan kitab kita ni. Sebab masa Ramadan nanti kebiasaannya kita tangguhkan pengajian kita ini bagi memberi laluan katanya kepada program tadarus. Allahu alam lah, kalau tahun lepas macam itulah dimaklumkan. Jadi saya jemput kepada para jamaah buka muka surat 116 cabang iman yang ke-53, iaitu saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni ada 2 je dalil dibawakan oleh pengarang kitab kita, iaitu satu dalil Al-Quran dan satu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala, dalil yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surah Al-Ma'idah pada ayat yang kedua. Maksudnya, hendaklah kamu saling tolong menolong dalam membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong pada perlakuan dosa, maksiat dan pencerobohan. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan ta'awun, ta'awanu, iaitu kita tolong orang lain ataupun mudahkan urusan orang lain ataupun senangkan urusan orang lain, tapi dengan syarat. Bukan dalam urusan maksiat, bukan kita bantu dalam urusan dosa, bukan kita bantu dalam urusan permusuhan, tetapi yang kita bantu itu, yang kita mudahkan itu, yang kita tolong itu alal birri, dalam bab kebaikan, dan at-taqwa, dan dalam bab ketakwaan. Para jamaah sekalian, kalau boleh kita bulatkan kalimah al-birri dan kalimah at-taqwa. Apa beza al-birri dan at-taqwa itu? Kalau al-birri, kita menolong orang lain dalam bab hubungan hablun minan nas. Dalam bab hubungan hablun minan nas. Itu al-birri, iaitu hubungan sesama manusia. Tolong orang lain, contohkan kawan kita boleh jadi dia tak jumpa link pengajian pada petang ni. Dia tak jumpa link pengajian. Contohnya kita dia tanya dalam grup, siapa ya ada link pada petang ni pengajian 77 cabang iman? Kita pun forward pada dia link. Forward kita itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut ta'awanu 'alal birri. Membantu dalam urusan memudahkan sesama manusia. Jadi dia boleh belajar. Kalau at-taqwa,
dalam bab hablum minallah. Dalam bab hablum minallah. Dalam bab hablum minallah ni, dalam bab ibadah, dalam bab hubungan dengan Allah, dalam bab iman dan sebagainya, ia terkategori dalam urusan at-taqwa. Contoh kan, kalau kita bertugas sebagai imam masjid, sebagai contoh saya kan, bertugas sebagai imam masjid. Contohnya ada waktu kita tidak dapat hadir kerana keuzuran tertentu, ada urusan keluarga. Jadi kita mohon pertolongan daripada imam-imam yang lain. Maka kalau ada orang tolong ketika itu disebut ta'awanu ala taqwa. Saling tolong menolong dalam bab taqwa, iaitu dalam bab hubungan dengan Allah. Faham tak? Beza antara albir dan at-taqwa. Contoh kan, poin-poin pengajian kita pada petang ni. Kalau kita baca dalil Al-Quran, boleh jadi ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat online kita yang tak ada kitab. Jadi dia tanya, ustaz baca tu ayat yang mana? Jadi biasanya Puan Niksum akan bagi tahu, oh dari surah Al-Maidah pada ayat yang kedua. Itu ta'awanu 'alal birri. Dan mungkin juga boleh masuk ta'awanu 'alat taqwa. Kenapa? Kita sedang belajar dalam bab cabang-cabang iman. Itu maksud dia. Kita tolong orang, itu disebut albir. Dalam bab hubungan dengan Allah, itu dalam bab ta'awanu 'alat taqwa. Ini yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam bab dosa ataupun yang boleh menyebabkan permusuhan, perbalahan dan sebagainya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang pertama. Dan kita dalam Islam, kita diajarkan bila kita buat baik pada orang, kita tolong orang, kita mudahkan urusan orang, sebenarnya bukan sahaja kita sedang tolong orang lain. Bukan sahaja kita sedang membantu ataupun memudahkan urusan orang lain. Sebenarnya kebaikan itu dia kembali kepada kita kelak. Bila di hari akhirat terutamanya. Di dunia, Allah akan mudahkan urusan kita, orang lain pun akan mudahkan urusan kita kerana kebaikan kita. Tetapi kebaikan itu akan kembali semula kepada kita di hari akhirat. Walau sekecil apa sekalipun kebaikan yang kita buat. Islam mengajarkan setiap kebaikan yang kita buat bukan untuk orang lain sebenarnya, tetapi sebenarnya ia untuk diri kita. Manakala bagi orang yang menerima kebaikan daripada orang lain, kita terima kebaikan daripada orang lain, contohnya orang lain sentiasa mudahkan urusan kita, maka Islam mengajarkan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'uhu fad'ulah. Islam mengajarkan siapa-siapa yang berbuat baik kepada diri awak, maka Islam mengajarkan balas balik kebaikan tersebut. Balas balik kebaikan tadi. Kalau kita mampu balas. Tetapi sekiranya kita tidak mampu balas kebaikan tersebut, fad'ulahu, maka kita doakan kepada dia, wahai Allah, kau balaslah, kau berilah ganjaran dengan sebaik-baik ganjaran kepada orang yang menolong kami ini. Ataupun kita ucapkan kepadanya, jazakillahu khairal jazaa. Kalau perempuan. Kalau lelaki, jazakallahu khairal jazaa. Kalau ramai, jazakumullahu khairal jazaa. Jadi kita ucapkan, Puan Niksum, Ana selalu perhatikan, Alhamdulillah, dia saling membantu kita, memudahkan urusan pengajian online kita. Dia ringkaskan poin-poin penting dalam kelas kita, maka kita ucapkan kepada beliau, jazakillahu khairal jazaa. Sebab apa? Saling membantu dalam kebaikan, salah satu daripada tanda kesempurnaan iman. Dan kita yang menerima kebaikan, kita doakan kepada beliau. Itu cara dia. Itu dalil yang pertamalah yang kita baca dalam bab saling membantu dalam kebaikan. Para jemaah jelas ke? Kita huraikan dalil yang pertama ni.
Dalil yang kedua, kalau kita tengok, dibawakan satu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Anas bin Malik. Kita katakan bila sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu. Allah redha pada dirinya. Dalam As-Sahihain. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Faqala rajulun, "Ya Rasulullah, ansuruhu mazluman fakaifa ansuruhu zaliman?" Faqala tamna'uhu minadh-dhulmi fadhalika nasruka iyyah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Tolonglah saudaramu yang zalim dizalimi. Rasulullah ajarkan. Dua-dua kita kena tolong. Orang yang buat zalim, ada cara kita menolongnya. Orang yang dizalimi pun kita kena tolong juga. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi itu, maka seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan membantu orang yang dizalimi." Orang yang dizalimi, aku tahulah cara membantu dia. Namun bagaimana pula aku boleh membantu si zalim? Maka baginda bersabda, kamu halang dia daripada berbuat zalim, itulah bantuanmu kepadanya. Kita nak halang orang yang buat zalim dan sebagainya ini, ada tiga cara lah. Ada tiga cara. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa melihat perkara mungkar, perkara zalim yang dilakukan oleh siapa-siapa sekalipun, maka dia ubahnya, dia bantunya dengan tangan. Ubah dengan tangan macam mana? Kalau dia ada kuasa, dia gunakan kuasanya. Ataupun kalau dia tidak mampu dengan tangannya, yang kedua dengan lisannya. Dia sampaikan perkara itu salah, dia tegur ataupun dia buat report polis dan sebagainya. Kalaulah dengan tangan, dengan kuasa pun dia tak mampu, dengan teguran pun dia tak mampu, cara yang ketiga adalah falyughayyirhu fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Hendaklah dia tolong dengan hatinya. Macam mana tolong dengan hati ni? Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, Engkaulah yang maha menguasai di atas setiap sesuatu, kau bantulah orang yang zalim tadi dengan kau beri hidayah pada dia ke, ataupun wahai Allah, kalau dia tidak layak lagi untuk menerima hidayah, maka kau halanglah dia dengan apa cara sekalipun. Itu cara kita. Yang pertama, kita bantu orang yang buat zalim, kita bantu dia. Kalau kita ada kuasa, kita halang dia dengan kuasa kita. Kalau tidak ada kuasa, kita halang dia dengan teguran, dengan report polis dan sebagainya. Kalau tidak juga, kita bantu dia dengan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itulah senjata bagi orang beriman. Ini tiga cara dalam kita membantu orang yang zalim. Orang zalim kita kena bantu juga. Macam mana caranya? Tiga tadi. Itu cabang iman yang ke-53. Ana rasa intipati perbincangan kita fahamlah, iaitu saling bantu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bantu dalam bab dosa ataupun bab permusuhan. Itu yang ke-53 cabang imannya. Para jamaah jelas tak? Sebelum kita lanjutkan kepada cabang iman yang ke-54, jelas ke? Sebabnya saya diminta oleh Opah supaya express sikit pengajian kita ni, agar paling kurang dalam satu kelas tu kita sempat bacalah 2 ataupun 3 cabang iman. Maka kita hanya huraikan secara sederhana sahajalah, ambil poin-poin penting saja supaya kita boleh khatamkan kitab yang kedua ni. Sebab dulu kita dah pernah khatam dah.
iaitu khitab penawar bagi hati. Alhamdulillah. Kita tengok muka surat 117 sekiranya jelas. Cabang iman yang ke-54 iaitu malu. Malu salah satu daripada tanda iman. Malu ni kena ada dalam diri kita. Tapi kadang-kadang ada orang malunya tidak bertempat. Itu tak dituntut. Yang dituntut dalam Islam, perasaan malu dan malu itu mesti ada sebab dia. Mesti ada justifikasinya, mesti ada hujah dia. Kalau malulah saya ustaz nak belajar Al-Quran, umur dah warga emas baru nak belajar. Itu malu yang salah. Malulah saya nak join majlis-majlis ilmu, umur begini baru nak masuk majlis ilmu. Itu malu yang salah. Malu yang dituntut dalam Islam, malu kerana dapat banyak nikmat tapi ibadatnya sikit. Itu malu yang dituntut. Malu sekiranya sudah berusia tapi masih dedah situ, dedah sini, aurat terbuka. Itu malu yang dituntut. Bukan malu kerana nak buat baik. Bukan, itu malu yang tidak dituntut. Jadi kita katakan malu di sini, malu bertempat yang dimaksudkan. Kita baca dulu, kalau kita tengok dalam kitab kita ni, pengarang membawakan ada 4 dalil daripada hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, muka surat 117. Bagi yang jemaah ada kitab. Hadis daripada Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meredai mereka dalam As-Sahihain. Hadis ni sahih. Daripada bapanya iaitu Umar Al-Khattab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu sami'a rajulan ya'idu akhahu fil haya' faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Maksudnya, baginda mendengar seorang lelaki menasihati saudaranya tentang malu. Lalu baginda bersabda, biarkan dia. Biarlah dia nasihatkan saudaranya tentang malu tu. Biar. Bagus. Soalannya begitu. Kerana sesungguhnya malu termasuk daripada iman. Sebab itulah cabang iman yang ke-54 ni, cabang iman yang malu. Sebab Rasulullah SAW sendiri yang menyebut, innal haya'a minal iman. Perasaan malu tu salah satu daripada tanda imannya masih baik. Ramai kita tengok hari ni di media sosial bagai-bagai, orang sudah hilang perasaan malu. Nak jual produk dia contohnya kan, sanggup dijual dengan konten-konten yang mendedahkan aib diri sendiri ataupun aib rumah tangga. Ataupun nak promote sesuatu perkara, terpaksa dedah situ, dedah sini. Apa sebab ni? Kerana imannya menipis. Kerana apa imannya menipis? Perasaan malu sudah hilang. Ada perasaan malu, bagus. Maknanya kita common sense. Common sense ni bagus. Saya kalau buat macam ni, tak sedap lah. Nanti apa pula orang kata. Dari sudut hukum, satu salah. Dari sudut norma budaya pun salah juga. Tak boleh. Kena ada perasaan macam tu. Ada pertimbangan. Kita perlu tengok bukan saja diri kita, tetapi apa kata orang tentang perkara tersebut. Perasaan malu bagus. Sebab itu hadis yang pertama ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila seseorang itu nasihatkan, awak kena ada perasaan malu bagai-bagai, Rasulullah sebut da'hu. Biarkanlah dia nasihat tentang malu tu. Sebab apa? Kerana malu itu sebagai salah satu tanda iman yang sempurna. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kita tengok muka surat 117 lagi. Hadis daripada Imran bin Husain, semoga Allah meredainya dalam As-Sahihain.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal haya'a la ya'ti illa bi khairin." Sesungguhnya malu tidak datang melainkan bersamanya ada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perasaan malu tu bagus. Sebab apa? Biasanya yang datang bersama dengan perasaan malu, yang datang itu adalah kebaikan. Cuma kadang-kadang kita bolehlah buat sedikit teguran. Kadang-kadang orang dalam bab malu ni, dia lebih malu kepada manusia berbanding dengan malu kepada Allah. Dia tengok dulu apa kata manusia berbanding dengan apa kata Allah. Dia dahulukan dulu apa reaksi manusia berbanding dengan apa reaksi Allah. Maknanya dia letak Allah tu nombor 2. Dalam bab malu, kita kena tengok dulu. Yang kita buat ni betul tak dari sudut agama. Barulah tengok dari sudut apa kata orang. Orang ni macam-macam kata. Tapi kalau agama dia stick yang betul, betul lah. Yang salah, salah lah. Manusia macam-macam pandangan, macam-macam justifikasi. Maka dalam bab malu, kita sebutkan, malu kepada Allah mesti yang teratas, mesti diletakkan lebih utama berbanding dengan malu kepada kepada manusia. Ada orang, kalau solatnya seorang-seorang, sekejap je contoh kan. Contoh, ini kita nak bagi contoh malu kepada Allah, malu kepada manusia. Kalau duduk seorang-seorang semayang, Al-Fatihah tu sekali napah. Dia kata tak apa, tak ada orang tengok. Tapi kalau solatnya ramai, ataupun kalau dia jadi imam, Allahu Akbar. Slownya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Sebab apa? Sebab ramai orang. Maka di sini, malu kepada manusia didepankan. Malu kepada Allah diletakkan di belakang. Ini salah dalam konsep malu. Itu yang kita sebutkan, malu tak kena tempat. Malu tak kena tempat. Sepatutnya dalam bab malu, malu kepada Allah nombor 1, barulah malu kepada manusia. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meredainya dalam As-Sahihain juga. Katanya, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu hayaan minal adra'i fi khudriha. Wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemalu. Dan malu baginda tu lebih malu berbanding anak dara yang berada di biliknya. Anak dara yang dululah. Sekarang ni anak dara sebahagiannya lah. Kita tak kata semua. Perasaan malu tu makin menipis sikit. Apabila baginda benci sesuatu, kami dapat tahu hal itu pada wajahnya. Rasulullah ni malu. Maknanya, Rasulullah kalau dia rasa tak selesa dengan sesuatu perkara, dia tengok ada orang lain buat benda yang kurang elok ke, dari sudut norma budaya, dia tak betul ke dan sebagainya, orang boleh perasan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab common sense dia sangat tinggi. Dan memang patut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mempunyai common sense yang tinggi. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membesar di rumah orang lain. Dia bukan membesar dengan ayah dia, bukan membesar dengan ibu dia, tetapi dia membesar dengan datuk dan bapa saudara dia. Kita kan kalau membesar di rumah orang lain dan sebagainya, kita tu common sense, kita tu berhati-hati tu lebih tinggi banding dengan kita membesar rumah mak ayah kita. Rumah mak ayah kita, kita nak makan apa, makan je lah. Nak buka peti, buka je lah. Nak tengok TV, tengok je lah. Contoh kan. Tapi, kalau kita duduk di rumah orang lain, kita akan lebih berhati-hati sikit dengan reaksi tuan rumah.
Begitu juga Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam common sense dia memang tinggi. Sebab apa? Dia membesar bukan dengan ibu bapa dia. Dia membesar dengan bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Sebab itu perasaan malu Nabi ni sangat tebal. Sehingga kan kalau ada benda yang dia rasa tak selesa akan terlihatlah pada wajahnya tentang ketidakselesaan tersebut. Ini dalam bab malu. Muka surat 118, hadis yang keempat. Hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, semoga Allah meredainya, dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Maksudnya, sesungguhnya antara ucapan Nabi yang terdahulu yang diketahui oleh manusia, apabila kamu tidak ada perasaan malu, buatlah apa yang kamu ingini. Maknanya, semua para Nabi, dia berpesan kepada umatnya tentang malu. Pesanan-pesanan lain itu, antara setiap Nabi mungkin ada, mungkin tak ada. Maknanya, setiap Nabi ni dia ada pesanan-pesanan tertentu kepada umat dia. Tetapi dalam bab berpesan tentang malu, ini merupakan pesanan semua para Nabi dan para Rasul. Setiap Nabi ingatkan kepada umat dia, wahai umatku, awak kena ada perasaan malu. Wahai umatku, malu tu penting. Wahai umatku, malu ni tanda iman yang sempurna. Maknanya pesanan tentang malu ni merupakan rantai bagi setiap para Nabi terdahulu. Sejak zaman Nabi yang pertama, Nabi Adam, sehinggalah kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, kalamun nubuwatil ula. Ucapan ataupun pesanan setiap para Nabi itu yang tidak terlepas antaranya bab malu. Diingatkan, awak kena ada perasaan malu tersebut. Itu maksud dia. Tapi ada kadang-kadang orang malunya dalam keadaan disebut al-haya'ul mazmum. Malu yang tercela. Malu yang tercela ni macam mana? Saya ni malu sebenarnya nak tutup aurat. Ada, kita dengar kan? Malu dia nak tutup aurat. Sedangkan tutup aurat tu adalah perintah Allah. Itu disebut sebagai al-haya'u mazmum. Malu yang tercela. Malu yang tidak dituntut dalam agama. Dalam bab perintah Allah, jangan malu nak buat. Jangan malu nak buat. Buat sajalah. Apa kata orang ni buat baik. Orang kata buat jahat lagi orang kata. Maka dalam bab perintah Allah, maka buat sajalah. Itu disebut sebagai al-haya'ul mazmum. Malu yang tidak dituntut, malu yang tercela. Itu 4 dalil daripada hadis. Alhamdulillah, kita telah selesai membacanya dengan huraian yang ringkas bagi setiap hadis-hadis tersebut. Jelas para jemaah sekalian, cabang iman yang ke-54. Kalau jelas, bolehlah kiranya kita ambil satu lagi cabang iman pada petang ini. Cabang iman yang ke-55, berbakti kepada kedua ibu bapa sebagai salah satu tanda kesempurnaan iman. Boleh ke kita ambil satu lagi? Boleh follow? Alhamdulillah. Kalau jelas, insya-Allah kita masuk pada cabang iman yang ke-55. Muka surat 118, iaitu dalam bab berbakti kepada kedua ibu bapa, salah satu tanda iman yang sempurna. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, dalam bab pembaktian kepada ibu bapa, dibawakan 2 dalil Al-Quran dan 1 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita baca huraiannya nanti. Secara sederhana sajalah pada petang ni. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
Wa wassaynal insan, dan kami mewasiatkan. Wassa tu maknanya wasiat. Bila wasiat dari Allah, hukumnya wajib dilaksanakan. Wa wassaynal insan, dan kami mewasiatkan kepada insan biwalidayhi ihsana, terhadap kedua ibu bapanya hendaklah berbuat baik. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ayat ni Allah guna perkataan wassa. Wassa ni dengan makna wasiat. Bila Allah wasiat, maknanya perkara ni penting ataupun tidak, perkara ni penting. Kenapa penting? Kerana Allah guna perkataan wasiat. Tak ada kalau benda-benda yang kecil, benda yang remeh, kita tidak namakan wasiat. Biasanya wasiat ni benda yang besar, benda yang utama, benda yang penting. Contoh kan, bila seorang tu dalam keadaan di hujung nyawanya, maka dia panggil ahli keluarga dia, anak-anak dia, bagai-bagai, maka dia katakan, ayah nak wasiatkan kepada anak-anak. Dia akan guna perkataan wasiat. Sebab apa? Saat itu saat yang penting. Poin yang nak sampaikan itu poin yang penting. Maka digunakan perkataan wasiat tadi. Maka Allah sebut wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia hendaklah dia berbuat baik kepada ibu bapa. Dalil yang kedua, muka surat 118 lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Maksudnya, Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepada Dia. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Setelah datangnya arahan ataupun perintah tidak syirikkan Allah, perintah yang kedua, buat baik pada ibu bapa. Ini yang paling besar dalam bab hablum minan nas. Hubungan dengan manusia yang paling utama buat baik pada ibu bapa. Sebab itu dia datang setelah perintah jangan syirikkan Allah. Itu yang paling utamalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya sekalipun perkataan jangan. Maknanya kalau seorang ke ataupun dua orang ke, boleh jadi mak ayah kita yang sudah lanjut usia bagai-bagai. Macam-macam lah kalau kita tengok kan. Bila mak ayah dah usia bagai-bagai, kadang-kadang dia kembali kepada zaman kanak-kanaknya. Zaman kanak-kanaknya. Memang itu putaran kehidupannya. Kadang-kadang kesabaran itu sampai kepada tahap yang tinggi. Maka walaupun pada tahap itu Allah sebut, janganlah kamu berkata walaupun perkataan uffin, perkataan sekalipun. Jadi cara menghadapinya adalah sabar, sabar dan sabar. Banyakkan berdoa, banyakkan berdoa, banyakkan berdoa. Itu sajalah pesan kita. Sebab apa? Sebab mereka itulah syurga kita yang sebenar-benarnya. Allah sebut, janganlah menengki mereka. Tetapi, katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah mereka, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku semasa kecil. Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24.
Para jemaah sekalian, salah satu cara berbakti kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, pastikan dalam sehari, minimumnya selepas solat, kita jangan tinggalkan doa yang terbaik yang Allah sendiri rekomenkan kepada kita di dalam Al-Quran. Apa doa tersebut? Hujung ayat yang ke-24 surah Al-Isra, kita sebut Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini number one, the best punya doa. Nombor doa yang terbaik. Doa lain baik juga, tapi ini doa yang Allah sendiri rakam dalam Al-Quran. Selepas solat, saya sentiasa amalkan dan kita pun kena amalkan. Kita katakan Allahumma ighfir lana kalau kita jadi imam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu sekiranya ramai. Kalau seorang Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Maknanya selepas solat, di samping kita minta doa-doa yang lain, doa ni jangan tinggal. Ini doa yang paling baik, yang direkomendkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala kerana pembaktian kepada kedua ibu bapa ini. Walaupun dia meninggal dunia, doa anak yang soleh akan sampai kepada mereka. Kita pernah dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Boleh ke untuk kita bacakan juga doa tadi kepada bapa angkat kita? Boleh, kerana ia dalam bab berbuat baik kepada sesama Islam, lebih-lebih lagi bapa angkat kita. Boleh. Rasulullah SAW pun berbuat baik kepada anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harisah. Maka untuk kita doakannya itu sangat-sangatlah digalakkan. Boleh juga doakan dengan doa tersebut. Maka bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala doa itu di sisi Allah, itu kita serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ganjarannya. Jadi nak doakan walaupun untuk bapa angkat, maka tidak menjadi masalah, bahkan digalakkan. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Ini biasa kita dengar hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, amal-amalnya putus melainkan 3. Salah satunya waladun salihun yad'u lah. Doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Maknanya doa kita sampai. Dan pada saat ini, ibu bapa kita yang berada di alam sana, dia sedang menanti-nantikan doa kita pada saat inilah makanan mereka. Mereka tak perlu makanan dari sudut nasi ke mi ke, tak perlu dah, tak ada dah. Yang mereka perlukan pada saat ini, makanannya adalah, minumannya adalah doa-doa orang-orang yang soleh, terutamanya anak dia sendiri. Ini dalil yang kedua dari Al-Quran. Last sekali kita tengok dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud dalam As-Sahihain katanya, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu liwaqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddathani bihinna walazistazattuhu lazadani. Maksudnya, aku bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, manakah amalan yang paling disukai Allah? Ini sahabat tanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah suka? Baginda jawab, as-salatu liwaqtiha. Yang paling disukai Allah dalam bab hablum minallah ini, kita solat pada waktunya. Jadi saya pesan pada diri saya dan kepada semualah, kita jaga solat kita sebaik-baiknya awal waktu, kerana inilah amalan yang paling disukai
disukai Allah. Kita ingat Allah saat kita senang, Allah ingat kita saat kita sukar dan susah satu hari nanti. Kemudian, kita lanjut ke hadis ni. Aku berkata, kemudian apa lagi yang disukai Allah? Baginda menjawab, berbakti kedua ibu bapa. Ini yang kedua, yang paling disukai Allah dalam bab hablum minan nas, pembaktian kepada mak ayah. Aku berkata lagi, setelah itu apa? Baginda menjawab, jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Beliau berkata, itulah yang baginda nyatakan kepadaku. Jika aku terus tanya lagi, baginda akan jawab lagi. Maknanya kalau aku tanya selepas jihad pada jalan Allah, apa lagi amalan yang disukai Allah? Akan Rasulullah ceritakan amalan-amalan yang lain. Tapi sahabat tanya hanyalah 3 kali sahaja. Maka dijawab 3, solat pada waktunya, buat baik pada ibu bapa dan jihad pada jalan Allah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita berhenti dulu pada cabang iman yang ke-55. Hari ini Alhamdulillah kita telah lalui 3 cabang iman. Kita bacakan secara sederhana daripada kitab kita ini. InsyaAllah pada minggu hadapan, jika tidak ada aralnya, kita akan masuklah pada perbincangan cabang iman yang ke-56. Salah satu tanda kesempurnaan iman adalah kita hubungkan tali silaturrahim. Boleh jadi ada dalam kalangan kita yang putus silaturrahim bagai-bagai. Menjelang kedatangan Ramadan, kita perbaiki kembali hablum minan nas dengan kita menghubungkan silaturrahim kembali, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja dulu pada petang ini. Wallahu alam, apa yang baik dari Allah, apa yang kurang dari lemahnya saya sendiri. Hakikatnya semuanya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada puan moderator. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Jika ada soalan, kita boleh buka soalan ya Ustaz ya. Boleh, Silakan. silakan. Silakan bertanya daripada penjual. Ada soalan? Senyap. Ustaz, Ada. kalau Rabiq Firli wali-wali daya tu maksudnya apa? Tak buka mic. Ustaz tak buka mic. Okey. Terima kasih pada puan yang bertanya. Rabbi firli wali walidayya, maksudnya wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku dan kedua ibu bapaku. Itu maksud dia. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma, rahmatilah kedua-duanya kama rabbayani saghira, sebagaimana dia mendidikku saat aku kecil dahulu. Kenapa disebut saat kecil? Kerana waktu kita kecil, perhatian ibu bapa kepada kita tu lebih berbanding saat kita besar kan. Waktu kecil kan, anak umur setahun, 2 tahun, bagai-bagai, mak ayah ni tidurnya tak lena, takut jatuh katil, bagai-bagai. Maka itu dispesifikkan kama rabbayani saghira, waktu aku kecil. Wallahualam. Ya, tapi itu kalau wali-wali daya tu kan untuk ibu bapa kandung. Kalau ibu bapa kandung tu tak Islam, macam mana? Sekiranya ibu bapa kandung tidak Islam, sekiranya dia masih hidup, kita boleh doakan dia. Boleh doakan, ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, berilah hidayah pada dia. Sekiranya masih hidup. Tapi sekiranya dia telah meninggal dunia, tidak boleh lagi kita doakan Allah ampunkan dosanya. Dengan syarat dia mati dalam keadaan tidak Islam, tak boleh kita doakan dia. Tapi kalau dia mati dalam keadaan beriman, boleh kita doakan dia. Kalau dia masih hidup, boleh kita doakan, ya Allah, berilah hidayah pada ibu bapa kandung aku, berilah kepada dia keampunan. Itu boleh. Jelas ke? Jelas Ustaz. Terima kasih. Ada lagi soalan? Nampaknya sudah jelas saya. Sekejap tadi. Okay, kita boleh tutup Ustaz ya. Okay, terima kasih. Jazakallahu khair. Apa Ustaz Wan Halim.
atas perkongsian ilmu ini, dan semoga dapatlah kita bersama-sama bermanfaat, dapat manfaat dan sedikit kefahaman juga buat kita, sedikit sebanyak kefahaman buat kita semua. Dan terima kasih juga tak lupa kepada penaja yang sudi menaja sebab program kita ini. Semoga terus-menerus memberikan sokongan kepada pihak SPAT. Dan Ustaz, kita tutuplah dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Kak Inul. Terima kasih Sama-sama. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ainul. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.